Kesepaduan sosial jauh lebih penting dan berkesan melalui takrifan dari interaksi seharian yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Perpaduan mempengaruhi para anggota masyarakat untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat dalam mencapai perpaduan. Kesepaduan sosial iaitu proses membina dan mengekalkan perasaan kekitaan dalam masyarakat dan perasaan yang meletakkan diri seseorang dalam satu komuniti. Malahan, komuniti diasas dengan tali kekeluargaan. Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Islam yang wujud pada hari ini merupakan hasil pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Islam menitik beratkan kesamaan taraf manusia tanpa mengira kaum dan budaya. Malaysia sebuah negara raja berperlembagaan persekutuan di Asia Tenggara dan rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa dan kaum. Bangsa Melayu merupakan masyarakat terbesar di Malaysia yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Dari sudut pandangan sejarah pula, rumpun Melayu meliputi penduduk yang berdiami semenanjung Tanah Melayu dan gugusan Kepulauan Melayu termasuklah Indonesia, Filipina dan Singapura. Cina merupakan warga negara yang berketurunan berbangsa Han. Mereka merupakan kaum atau etnik kedua terbesar di Malaysia. Etnik Cina di Malaysia terdapat beberapa suku dialek, antaranya Hokkien, Hakka dan Cantonese. Kebanyakan daripada mereka dikategorikan sebagai penganut agama Buddha dan Taoism. Selain itu, di Malaysia terdapat beberapa kaum lain antaranya India, Kadazan Dusun, Bajau dan sebagainya. Orang India Malaysia ialah rakyat Malaysia yang berasal dari India. Kebanyakan mereka datang ke Malaysia semasa zaman penjajahan British di Malaya. Namun, sumber-sumber sejarah membuktikan bahawa kaum India tiba di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chola. Kini, kaum ini merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Cina dan Melayu. Mari kita teruskan dengan kesepaduan nasional pula. Kesepaduan nasional merupakan satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan. Oleh hal yang demikian, idaman tersebut telah mempengaruhi para anggota masyarakat untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Paradigma kesepaduan sosial jauh lebih penting dan berkesan melalui takrifan dari interaksi seharian yang dibentuk oleh anggota masyarakat, iaitu takrifan harian atau everyday defined, berbanding dengan takrifan yang dibentuk oleh authority, iaitu takrifan authority atau authority defined. Hal ini kerana usaha kesepaduan sosial lebih bersifat fenomenologikal, iaitu berpaksi kepada perilaku yang bebas seperti bebas bertindak, berperilaku pro keamanan dan anti keganasan berbanding berpaksi kepada institusi. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada tajuk hubungan etnik daripada perspektif kesepaduan sosial pula. Masyarakat Malaysia terhasil daripada perkongsian sejarah yang mana telah membina struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Selain itu, masyarakat Malaysia bersifat dinamik dalam membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian secara langsung dan tidak langsung secara berterusan. Justru itu, kesepaduan sosial juga terbina menerusi proses akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi, iaitu mekanisme untuk mengekalkan toleransi. Okey, baik. Mari kita ikuti pula proses-proses kesepaduan di Malaysia. Malaysia pada umumnya aman dan stabil, tapi ranjau sepanjang jalan tetap ada liku-likunya. Contohnya, era konflik yang berlaku pada tahun 1945 sehingga 1960, iaitu pasca Perang Dunia Kedua. Selepas perang tamat, keadaan hidup rakyat sangat sukar. Hal ini telah membuka kepada potensi negatif dan masalah. Antara konflik berlaku ialah konflik etnik Cina dan Melayu. Dalam era peperangan ini, Bintang 3 memburu orang Melayu yang bekerja dengan Jepun dan menyebabkan banyak nyawa terkorban.
Namun, dengan usaha pihak British, ketegangan yang berlaku dapat diredakan dengan meningkatkan keselamatan. Mereka yang terlibat dengan rusuhan ditahan dan bintang 3 dibunuh. Maka tamatlah ketegangan ini pada 31 Julai 1960. Seterusnya, era tegang tapi stabil yang berlaku pada tahun 1961 hingga 1970. Dalam era ini, Sukarno tidak berpuas hati dengan pergabungan Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak sehingga berlakunya konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1967. Namun, dengan wujudnya Majlis Perundingan Rakyat, ini dapat menangani konflik yang berlaku. Akhir sekali ialah era kesepaduan sosial yang berlaku pada tahun 1971 hingga kini. Jadi, pelbagai kesan positif yang masyarakat perolehi seperti masyarakat lebih matang walaupun berlaku konflik. Masyarakat masih hidup dalam kesepaduan yang diperolehi. Sedemikian daripada kami. Harap kalian dapat mengambil iktibar daripada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.